di atas kesudian ya beliau untuk berkongsi berkongsi pengalaman ya, khususnya berkaitan dengan pengalaman beliau ya sebagai DJ dan penglibatan dalam dunia penyiaran termasuk jugalah sebagai penerbit rancangan ya. Okey. Sedikitlah ya sebelum kita start, sebelum saya serahkan ya sesi ini kepada Puan Farah ya. Okey, untuk makluman Puan Farah ya, salah satu keperluan daripada kursus-kursus yang ada di MT ialah kita jemput mereka-mereka yang pakar khususnya berkaitan dengan kursus berkenaan untuk berkongsi. Untuk berkongsi sebab mungkin kita dalam universiti ni kita belajar teori sahaja, tapi aplikasinya ialah apabila kita keluar bekerja ya. Jadi mungkin ya sebab di kalangan kita pun, di kalangan peserta ni ada yang dah tahun akhir datang akhir, jadi mudah-mudahan ya, manalah tahu ya dengan bakat yang dia ada sebenarnya ada peluang untuk mungkin buat secara, kalau tidak full time pun part time ke kan, sebab kalau kita tengok saluran-saluran media pada hari ini tidak terhad kepada radio dan TV sahaja ya, berbagai lagi medium ya, social media yang memberi ruang kepada mereka yang mempunyai bakat untuk kita kata terlibat ya dalam dunia penyiaran. Okey, untuk pelajar, makluman semua peserta dan juga pelajar sekalian ya, saya berkongsi sedikit ya maklumat berkaitan dengan penceramah kita ni ya. Okey, Puan Farah ni anak jati Terengganu dah. Anak jati Terengganu ya. Kalau saya ceritakan sedikit latar belakang beliau, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman, SS ya. Mungkin ada pelajar di sini yang dulunya sekolah SS mungkin kan. Kalau pada masa ketika tu, kalau sekarang pun juga lah, mana SS ni sekolah-sekolah yang terpilih lah kan. Okey, kemudian beliau melanjutkan pengajian Diploma Sains Komputer ya di UiTM, Sains Komputer. Tapi Sains Komputer ni ada kaitan juga lah sebenarnya sikit-sikit dengan komunikasi kan. Sebab dengan teknologi hari ni, dengan perkembangan teknologi komunikasi, kita tak boleh pisah komunikasi tu dengan komputer kan. Okey. Kemudian khususnya beliau melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda komunikasi ya di UPM. Okey. Pelajar di sini cuma ambil kursus elektif sahajalah untuk komunikasi. Kita tidak ada program sarjana muda. Cuma kita ada sarjana, master dan PhD dalam bidang komunikasi. Mungkin Puan Farah ambil master bersama PhD pula dengan saya pun tak apa. PhD ya. Okey, kemudian untuk makluman pelajar juga, sekarang Puan Farah sedang menyambung pengajian di peringkat master ya di Universiti Malaysia Kelantan ya dalam bidang komunikasi perniagaan ya. Beliau juga merupakan penerbit rancangan. Rancangan apa ya Farah? Kita ada terbitkan rancangan TV, rancangan radio. Kalau cakap pasal penerbit rancangan ni, banyak rancangan lah. Nanti saya cerita satu persatu. Yang hari ini ni kebanyakannya untuk pagi dan juga untuk rancangan-rancangan khas macam raya lah. Ada gangguan bising tak bunyi? Ada. Okay, saya kena tutup sekejap. Okey, itu. Okay. Okey, pelajar-pelajar dan juga semua yang berada dalam sesi ni ya. Saya ada sharekan link untuk Google Form ya. Nanti selepas program okey ya, kita kembali bersiaran. Baik ya, selain daripada itu saya nak kongsikan juga antara kejayaan ya, kejayaan beliau ialah antaranya anugerah DJ popular anjuran Kawat. Kawat apa dia ya Farah? Kelab Wartawan Terengganu. Kelab Wartawan. Okay, Kelab Wartawan Terengganu ya. Kemudian anugerah Cemerlang ya. Anugerah khas radio anjuran Kawat dan top 4 DJ ya, anugerah Seri Angkasa ya. Jadi selayaknya lah ya, maknanya beliau untuk berkongsi macam mana ya, sebab mungkin ada di antara kita ni yang takut sangat nak bercakap, takut sangat sebab sekarang ni kalau kita tengok sebenarnya kita memang kena, kalau dalam bahasa kita kata bahasa mudah, kena bercakap lah, kena bercakap bila kita kerja.
walaupun mungkin pekerjaan kita itu berkaitan dengan komputer, tapi kita tetap bertemu dengan manusia yang mana memerlukan kita untuk bercakap, ya. Okay, jadi dengan ini mempersilakan yang berbahagia Puan Farah Fauzi ya untuk berkongsi pengalaman beliau, ya. Mudah-mudahan ya daripada perkongsian beliau ini akan memberi ilmu dan input ya kepada pelajar-pelajar yang menyertai program ini. Saya dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Prof. Madya Dr. Cik Asniza Cik Noh. Alhamdulillah kita pertemuan pada hari ini. Hari ini hari Khamis. Macam bersiaran pula. Saya seperti yang dimaklumkan oleh Dr. tadilah, saya Farahida binti Fauzi. Kalau di radio, di Kaca TV saya akan menggunakan nama Farah Fauzi, nama panel saya. Saya tidaklah pakar doktor, tapi saya boleh berkongsi pengalaman dengan adik-adik insya-Allah. Jadi saya bermula sebenarnya macam yang doktor katakan tadi, saya sebenarnya daripada graduan diploma sains komputer. Okay. Waktu tu kita ni kan dalam hidup ni kadang-kadang apa yang kita ambil kita mungkin lari daripada topik kita tu, tapi masih lagi menjurus ke arah kita nak berjaya. Okay, waktu tu saya dah habis belajar, ada skim graduan menganggur. Dan waktu skim graduan menganggur tu saya memang mencari pekerjaan lah. Tak sempat habis skim graduan menganggur, ada kawan bagi tahu, saya cerita sedikit macam mana saya boleh berada di RTM ni. Kawan bagi tahu, Farah, dekat RTM ada, tak payahlah dengar radio Mak Saleh semua, dengar radio Terengganu, dia kata. Oh, sebelum tu saya nak berkenalan, ni ramai orang Terengganu ke orang mana? Boleh tarik kot. Angkat tangan ke, siapa orang Terengganu? Mungkin type dekat chat tu. Dekat chat. Orang Kelantan, mana Kak Farah? Okey, Muhammad Mukri orang KL tu apa? Kelantan. Ni Munir dari mana? Kelantan, Nurin. Muhammad Mukri Kelantan. Nur Fairuza Kedah. Dari Kuala Berang, Aina Mastura. Syakirah Syariza Johor. Izul Husaini Pahang. Nurhanis Johor. Nagawi 9 pun ada. Saadah Aswini Perak. Nakwin Pahang. Aiman Sabah Maxter Paulus. Penang Nur Jamna Sarawak Kira. Nur Syaniza Pasir Panjang Haniza, oh laju ni, Terengganu. Nur Iwana Pahang, Fatihah Lingsem Penang dan juga Adam Fahmi Pahang. Okay, Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Saya dah terlanjur bercakap tadi, tanya khabar dululah. Alhamdulillah semua dah menyapa agaknya. Okay, salam perkenalan, saya Farah Haji Fauzi, DJ anda hari ini. Tak adalah, lepas ni nak tanya apa-apa boleh tanya. Saya nak macam saya katakan tadi, saya bukan pakar tapi saya boleh berkongsi pengalaman. Sebelum saya kongsi pengalaman sikit-sikit yang saya ada tu, elok saya cerita macam mana saya boleh berada di bidang penyiaran. Tidak pernah terlintas di fikiran saya memang minat bidang penyiaran, tapi saya dah ambil course sains komputer. Okay, waktu tu saya programming. Jadi memang lari topik sikit lah, tapi macam kita katakan tadi, penyiaran sekarang memerlukan kita mahir mengendalikan sistem komputer dan sebagainya. Pula ni lebih-lebih lagi sekarang kita tak guna CD apa semua dah, semua gunakan tangan di hujung jari kan. Jadi waktu tu saya bukan cuti SEM, habis belajar ada kawan kata, buat apa duk dengar radio Mak Saleh semua ni, faham kan saya kat Terengganu. Kita ada kat radio Terengganu nak pakai DJ part time. Okay, DJ part time masa tu. So saya try, saya bagi tahu arwah mak saya, Ma nak cuba ni. Masa tu memang dekat ATM saya ada band, adalah menyanyi sikit. Ya, masa bulan insaf tu. Okay, lepas tu saya suka jadi MC, adalah talent tu. Nampaknya Allah dah bagi awal sebenarnya gerak tu untuk saya ke broadcasting. Walaupun saya dalam sains komputer. Jadi saya pun try, cuba nasib, saya agak kecewa sebabnya masa saya interview, kebanyakan sebelum saya nak masuk ke dewan interview tu kan, majoriti semuanya ada meskom. Sebab dalam surat tu dia kata keutamaan degree meskom. Kat sini kita kena kuat doa, minta mak ayah restu. Okay, macam mana saya boleh melepasi daripada diploma sains komputer, saya boleh melepasi orang meskom. Sebab broadcast memang dia nak meskom.
Saya cuba. Okey, saya lepas yang pertama interview saya lepas, kedua lepas, ketiga lepas sampai ke kelima. Kelima adalah di mana dia memerlukan kami bersiaran, betul-betul bersiaran dan diberi masa selama 3 bulan. 3 bulan ni macam DJ betul dah lah. Dia lepas kami di on air. Sebelum tu kami ada buat latihan sama dengan DJ lain. Yang tu kita namakan dalam bidang penyiaran, kita panggil double banking. Ayat dia double banking. So double banking, lepas tu kami dilepaskan dengan 3 orang ke udara. Ke udara 3 orang, kami menggunakan nama-nama sendiri lah. Saya Farah Fauzi, kawan saya Khatijah dan juga Nurul. Kemudian, phone. Kejap ya Jamilah, saya ada kelas. Okay, lepas tu saya ada kelas sebab saya kan masih belajar. Dia orang faham tu. Okay, lepas tu okay, saya lepas dan kanan kiri saya, kawan-kawan DJ saya yang sama-sama part time ni merupakan seorang lawyer sebabnya dia chambering. Dia dah chambering masa tu. Lepas tu seorang lagi degree Meskom. Saya seorang je diploma Sains Komputer. Akan terasa macam dia ni pandai broadcast. Jadi saya ambil itu sebagai challenge, saya belajar apa itu broadcast, apa itu penyiaran. Saya kenali nama-nama mic yang saya memang asing bagi saya. Kalau orang broadcast ni tahu ni mic, boom mic, ni apa mic, ni apa nama ni console table. Orang di lokasi kita panggil apa kan, ada term-term dia. Okey, macam konti. Sekarang ni mungkin dah biasa dengan perkataan konti. Kalau zaman saya masuk dulu 2003, konti tu agak asing. Hanya orang broadcasting je tahu perkataan konti. Biasa kita akan kata DJ masuk studio. Sedangkan studio tu adalah perkara berbeza dengan konti. Konti tu tempat kita bersiaran. Studio tu adalah tempat kita buat rakaman. Studio atau production. Jadi gitulah ya. Okey. Lepas tu dalam masa 3 bulan kami diberi untuk on air dan 3 bulan ni kami diadili juga. Akhirnya saya seorang je lulus 3 bulan ni. Yang yang ada Meskom, yang ada chambering tadi tak lulus. Kami memang sedih lah sebab tu je orang baru kawan saya. Saya mulakan kehidupan baru dengan diploma Sains Komputer saya menjadi seorang DJ. Okey, bila dah jadi seorang DJ selama setahun. Setahun bos saya kata dia nampak talent saya, dia bagi tahu saya dia tak nak DJ yang dah ada di RTM ni, dia nak lain sebab tu dia ambil saya. Saya ni memang orang suka ketawa. Jadi masa tu dekat RTM hadir dengan DJ Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya jarang dengar radio RTM, saya dengar radio swasta. Jadi saya duk gelak-gelak kat on air, DJ lama dia kata, "Farah tak boleh ni. Kita tak boleh ni, kita radio kerajaan bukan radio swasta, awak nak gelak-gelak macam tu." Ada kena, tapi bos tetap pertahankan saya. Saya nak macam ni, kau tak ambil dia. Okay, kita buat luar dari kotak. Saya pun hadirkan dalam diri saya ni, saya di on air. Sebab kalau kita berlakon on air ni, kita penat. Ada segelintir DJ, bukan di radio kita lah. Tempat lain contoh sahaja. Kalau anda berlakon, bukan diri kita. Kita betulkan suara, Assalamualaikum, selamat pagi. Sampai bila kita bertahan macam tu, penat. Keluar dari konti kita penat. Kalau kita jadi real diri kita tak penat, kita enjoy. So saya enjoy kerja saya. Setahun lepas tu, Allah mudahkan rezeki saya. Bos saya nak pencen, dia minta saya isi SPA untuk dapatkan tetap. So saya isi SPA dengan grade rendah saja masa tu. Asalkan ada kekosongan kerja, saya masuk. Masuk Alhamdulillah, boleh dah naik grade sikit dan sekarang sebab tu saya sambung study. Saya nak kuatkan lagi saya dalam bidang penyiaran ni sebab saya minat. Sebab bidang penyiaran ni saya rasa kita boleh bagi, dalam pada kita memberi hiburan, lagu-lagu, kita boleh ubati orang yang sedih, kita boleh bagi manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tu tak dapat banyak pun sikit pahala pada kita. Itu niat saya lah. Okay, begitu kisahnya. Okay, kalau nak belajar broadcast sikit, satu pasal apa on air, kalau dengar radio, BG, background music yang terlalu tinggi, bosankan telinga. Sebenarnya salah. Kita kena seimbangkan suara kita dengan BG. So tu DJ kena mainkan peranan. Satu lagi, kalau awak dengar radio, dia macam muzik dulu tau, dong, DJ lambat bercakap. Salah. Ketika dia 3 saat anda tak bersuara, DJ tu adalah satu kesalahan ataupun kelemahan DJ tu. Sepatutnya dia dah on mic terus bercakap, Assalamualaikum, so habis lagu terus cakap. Kalau dengar radio yang macam ada malam-malam satu dengar muzik dulu tu, salah lah tu. Ataupun kita interrupt lagu. Yang lagu tu kita
letak suara kita. Salah juga tu. Gitu. Saya nak kongsi apa ya doktor lagi? Kok ada pertanyaan boleh tanya. Tanya saya jawab. Lepas ni saya minta nak kita baca berita. Saya ada sediakan skrip nanti. Okay, saya nak cerita sikit lah. Sepanjang kerjaya saya, so pasal Anugerah Sri Angkasa paling indah untuk saya yang doktor sebut tadi, Anugerah Sri Angkasa tu adalah pada tahun tersebut anugerah tu jarang-jarang dibuat tau. Sebenarnya biasa dibuat anugerah tu adalah untuk RTM saja. Tapi kali ni dibuka untuk radio swasta. Jadi saya bersaing bersama radio swasta waktu itu. Semua radio kita akan ada satu, ya kita isi borang, lepas tu kita hantar, kita punya audition, rakaman semua tu kita hantar sampai ke final. Maksudnya radio RTM dan juga radio swasta ni bertandingan lah sama-sama untuk masuk pertandingan ni dan saya dapat. Saya dapat top 4 antara semua tu. Yang pertama DJ Lin Suria FM. Yang kedua DJ lelaki dari mana tah. Tapi saya cukup bangga lah walaupun top 4 sebab saya pertandingan ni adalah untuk seluruh Malaysia, bukan di kalangan RTM sahaja. Tu satu kenangan manis. Lepas tu dah lama dah anugerah tu tak ada. Kena ada masalah-masalah kewangan apa, kekangan ke apa. Covid pula tu memang tak ada lah kan. Begitu. Kisah penyiaran lagi. Okay, saya ada pengalaman di TV dan juga di radio. Untuk di TV, saya ada buat laporan macam mana saya nak share. Kalau cari kat YouTube masih ada lagi. Di TV, okay macam mana nak control? Control nervous. Control nervous, adik kita tanya ni. Sekejap Control nervous, sebenarnya nervous tu normal. Kalau tak nervous tu tak normal lah. Normal adalah nervous. Tapi jangan terlalu mengganggu kita. Kalau saya, mustahil. Kalau saya dah hari-hari on air tu saya tak nervous. Tapi acara besar, contoh. Saya juga adalah juruacara rasmi untuk perempuan bagi protokol diraja. Yang tu sangat nervous. Saya rasa macam batu duduk kepada saya. Saya akan pastikan betul skrip betul. Okay, skrip tu sangat penting. Kalau di on air dengan DJ tu macam kami semua ni, skrip tu kita guide sahaja. Tak perlu dah macam kita tengok satu-satu, Assalamualaikum, selamat pagi, bla 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 bla, tak ada dah. Yang tu akan jadi boring, yang tu kita panggil berita, ikut skrip sangat. So skrip tu kita tulis talking point sahaja. Tapi kalau jadi pengacara di luar, kena ikut skrip betul-betul lah. Pertama sekali protokol diraja tu kita kena fahami bahasa-bahasa istana. Yang tu. Jadi kalau nervous saya akan tarik nafas, baca doa dan saya akan relax. Buat relax je. Tenang tu penting. Tenang tu kita boleh cari diri kita buat tenang. Kita tahu macam mana kita nak tenang. Ada orang dengan cara tu, ada orang macam ni. Ada orang bila dia nervous dia akan sakit perut, nak muntah, pening kepala, macam-macam kita kontrol. Tarik nafas dalam kiraan 3-5 ke. Lepas tu kita bertenang, baca skrip betul-betul. Jangan duk fokus macam-macam. Kalau nak tenang, tak boleh nak fokus lain. Kalau nak on air, fokus on air je. Itulah cabaran DJ ni, ada masalah tolak tepi. Sebab orang nak dengar suara kita, nak dengar kita happy. Pernah lah, ada masalah-masalah tapi kita on air juga. Kena live mask on. Begitu. Okay, ada lagi soalan? Terjawab kot? Boleh lah Farah? Kalau sepanjang berada di konti ataupun terlibat sebagai DJ dekat luar ke sebagainya, ada tak macam mana-mana program yang macam agak mencabar sedikit lah, macam mana situasi pada masa tu, ada tak yang dalam ingatan yang tak boleh dilupakan situasi-situasi tu? Bagi saya kalau macam protokol diraja lah. Satu lagi, kita kena jadi DJ ni tak boleh orang yang pemarah. Tenang semua. Contoh kita dah sediakan skrip kita. Tiba-tiba orang datang. Yang ni tak datang ni tak boleh sebut ni. Yang ni tukar nama. Yang ni sebut nombor 3. Kalau you pemarah, you jenis stres, you akan serabut ni, you akan letak skrip tu. Tapi kalau ni, okey, terima. Okey, terima je. So benda tu akan berlangsung dengan tenang lah. Dia tak boleh marah-marah. Macam tu cabar juga doktor macam tu. Sebab kita dah bersedia lah, kita tengok macam kalau dia tak well prepare, ada jabatan tu dia jemput kita, dia tak well prepare, kita kenal. Ni lepas ni kalau tengah kita pegang mic dah ni, tengah bersiaran ni macam-macam ni dia bagi info kat kita ni. Memang betul, akan jadi gitu. Jadi tu kebiasaan.
Puan Farah nak tanya. Sila, Nadia. Saya Nadia. Kan kadang-kadang kalau tengah dikonti ke tengah bersiaran ke, kan akan berlaku kadang kesilapan. Okey. Kan? Macam mana cara Puan atasi benda tu on the spot? Okey. Bagus soalan tu. Kalau salah, saya cerita yang manis, saya cerita yang kurang manis sikit. Kalau kami macam permanent, kalau kesalahan yang besar mungkin digantung bersiaran lah. Pernah juga berlaku di part time dihabiskan kontrak. Sebabnya kalau ingat ada beberapa tahun lepas kami siarkan azan maghrib waktu berbuka puasa tu lambat 3 minit. Sebab dia tak tahu nak siarkan, sebab kita dengar kalau radio Terengganu waktu bulan puasa iklan banyak kan. Iklan sama sangat, kadang-kadang orang marah sebab apa siar iklan dengan azan. Dan orang bayar iklan, kita pun cari duit juga. Jadi kena siar. DJ baru ni tak tahu, sebab dia dah tahu kita prosedur kita kalau kita tak siar iklan salah, kita kena bayar. Jadi dia pergi siar juga iklan, tengok masa dah habis. Sebenarnya dia kena ingat waktu tu waktu azan, kena azan lah juga. Kita dah nak langgar waktu azan. Iklan tu kena siar kemudian lah. Kena counter balik dengan klien. Jadi cara saya pula, kalau salah, kalau baca berita kita kena betulkan lah. Maafkan saya betulkan balik. Tapi lebih mudah macam saya slot pagi ni dia macam santai. Saya sebut tadi saya termakan air sirap, contohlah nak sebut minum. Saya gelak-gelak dulu, sorry salah cakap ni. Kita boleh betulkan balik dengan cara bersahaja. Ada 2 teknik lah. Tak boleh gelabah. Kalau gelabah tu orang nampak kebodohan DJ tu. Jadi simpan sikit bodoh kita tu. Boleh Nadia Okey, faham. Saya suka orang tanya soalan, so saya boleh jawab sebab saya pun tak tahu nak share apa. Bukan tak tahulah. Takut saya bercakap kan tak cukup ni masa. Silakan belajar. Banyak soalan tanya tu. Okey, silakan. Okey, berbeza pula kalau radio orang tak nampak muka. Sekarang ni radio dengan TV seiring. Radio RTM lebih lagi nak perkenalkan DJ. So setiap minggu kami DJ di RTM ni akan keluar TV melalui Selamat Pagi Malaysia. Kalau perasan mungkin waktu tu ada kelas, apa saya tak marah, tak terasa hati. Kalau tak ada kelas boleh tengok DJ ni termasuklah Farah sendiri. Di kaca TV, di TV1 tu untuk Selamat Pagi Malaysia lebih kurang 10 minit. Setiap minggu memang ada. Di situ berbeza sikit. Sebabnya kalau di live TV kita nampak muka ni, jadi kita kena macam skrip tu betul-betul kena ingat, guide, betul-betul fokus. Dia tak boleh hilang. Kalau macam pengacara Selamat Pagi Malaysia dia boleh pegang juga skrip. Tapi kalau DJ terus dia kena cakap. Bila on air, lepas on air 3 jam tu sangat penat tau. Sebab kita push otak kita. Lepas lagu nak cakap apa, lepas lagu cakap apa. Tak boleh diam. Dia biasanya duration dia 3 lagu cakap. Tapi kalau dengar DJ lepas cakap dia siar iklan, lepas cakap dia siar promo panjang-panjang tu salah juga sebenarnya, sebab orang dah penat dengar dia bercakap. Sepatutnya bercakap tak boleh lebih daripada 3 minit. Radio swasta berbeza dengan radio RTM. Radio swasta dia rakam dulu sebab tu nampak smooth. Okey, lepas dia cakap terus main lagu straight. Kami live. Live tu lebih berisiko lah, macam tadi kesalahan apa semua tu. Tapi insyaAllah kita minimalkan. Sebab itulah kita boleh sebut waktu. Sekarang pukul 3 petang. Kami boleh sebutlah waktu tu. Dan insyaAllah tak ada kesilapan siar azan Zuhur pukul 4. Tak ada. Sebab kita bukan record, kita live. Gitu. Fong Kayi, selamat datang. Saya nampak saya punya pejabatan Encik Muhammad Mahdi angkat tangan nak bertanya soalan mungkin. Okey. Terleh. Okey. Tu ada soalan daripada Nurul Nabilah, macam mana pengalaman first time jadi DJ? First time jadi DJ. Takutlah. Saya ada pengalaman first time DJ tu dulu tak ada sistem lagi. Kita tak guna sistem. Sekarang kita guna sistem delete. Kita klik macam klik mic, klik mouse biasa tu, klik lagu-lagu apa, orang minta lagu kita boleh on the spot cari. Dulu sebelum masuk konti kita akan pergi library lagu-lagu, kita buat senarai, pilih dengan penyeli library tu.
Ya, Assalamualaikum Cik Mahdi. Okay, dekat library tu kita pilih CD. So kita bawa CD berbakul-bakul masuk ke konti. Jadi kadang-kadang kita ni bukan semua lagu kita tahu lagu tu sedap. Jadi lagu adalah pihak production ataupun syarikat rakaman dah tanda kat kita lagu nak push. Sebab tu lah kebanyakan radio lagu dia sama je. Kenapa dia putarkan lagu tu? Walaupun album dia banyak. Contoh Datuk Seri Nurhaliza, 10 lagu satu album. Tapi kita push lagu tu 2 je. Sebab permohonan daripada syarikat rakaman. So kita push yang tu. Kita main lagu tu. Kadang-kadang bila guna CD ni ada kesilapan. Nak tekan lagu 5 tertekan nombor 3. Dia jumping ke apa semua. Pernah berlaku jugalah kalau kesilapan macam tu. Dan kelebihan dulu pula kalau guna CD kita akan biasa dengar DJ akan kata lagu tadi di penulis liriknya adalah, komposernya adalah. Sekarang makin kurang kita dengar sebab semua dalam komputer. Tak ada tulis dah belakang CD, tak baca dah. Kami DJ ni macam dulu kalau artis tu dia buat album, dia akan bagi satu CD pada kita. Kalau DJ lama-lama tu dia boleh buat studio kat rumah dia sebab penuh CD. Dulu ada niat juga tapi biasa tengok CD banyak sangat saya macam jadi bagi present pula kat orang. Sebab dunia ni sekarang tak guna CD dah kan. Ya Cik Mahdi ada nak tanya apa-apa ke? Laju? Apa tu laju? Laju dekat radio tu kena ada lesen. Laju, saya laju ke? Oh lagu, ya betul. Lagu. Saya memang salah seorang DJ yang bercakap laju. Lagu, okey lagu kalau di RTM kita ada panel penilai lagu. Sebab tu ada radio swasta siarkan lagu tu, lepas tu dia kata kenapa radio swasta dah lama siar lagu tu RTM tidak? Sebab kami mendidik. Mendidik. Kalau kami tak siarkan lagu patriotik, anak-anak muda lupa pada lagu patriotik, lupa pada hari kebangsaan. Itu pentingnya. Dr. Soben tu big. Okey. Betul, lagu tu kami buat sendiri tau, DJ yang buat. Nyanyi sendiri. Hentam je lagu tu. Lepas tu lagu, okey. Panel penilai lagu di RTM, kalau dulu memang ramai yang pakar untuk penilai lagu. Pernah lagu Rafish, lagu apa tah, dia campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Biasa lagu Melayu tak boleh siar dekat RTM. Sebab tu, kenapa lagu tu ada kat sini? Kat RTM tak ada. Sebab-sebab macam tu. Ataupun menggunakan perkataan yang tidak sesuai sangat. Terlalu bahasa rojak, tak boleh juga. Kami di RTM ni cuma lately lah sebab kami ada terlalu disogokkan dengan perkara macam orang suka dengan lawak sangat, dengan bersahaja santai sangat, jadi banyak juga bahasa rojak. Tapi kalau kami diadili, ada exam pada hari tu tak boleh lah salah sebenarnya bahasa rojak tu. Kalau di RTM boleh bergurau senda, tidak boleh keterlaluan. Contoh ada perkara-perkara tak boleh kami sebutkan. Kalau orang Islam adalah perkara-perkara tu di on air pun tak boleh. Yang menakutkan sangat, yang menyebabkan orang jadi panik. Ada orang bunuh diri tadi kat situ. Tak boleh juga gitu. Ada beberapa term. Kalau orang hantar WhatsApp bagi tahu ada kemalangan di situ, kami tak boleh terus ya. Kami nak tahu kesahihan, mungkin minta dia hantar gambar. Sebab itulah kita kena tagline yang sahih hanya di RTM. RTM lambat siar berita, bukan lambat. Sebab kami ni yang sahih. Okay, let's say berlaku kematian di satu tempat. Bila berlaku kematian, polis dan bomba akan sign. Dia akan buat pengesahan. Ada beberapa stesen memang dah nampak meninggal, tapi polis boleh buat pengesahan, so nak jadi yang pertama di udara. Okey, berlaku kematian di sini, RTM tak siar lagi. Bukan tak nak siar, kami ikut prosedur. Polis tak sign lagi, bomba tak sign lagi, sebab tu lambat sikit. Pernah berlaku juga, contoh, sebenarnya tak mati dia pengsan saja. Macam mana? Ada juga berlaku macam tu. Jadi RTM sahih, yang tu belum. Mulalah viral. Kenapa cerita tu dia tak mati pun dia kena mati? Ada berlaku kan? Gitulah kisahnya. RTM bukan lambat. Gitulah antara prosedur-prosedur SOP yang kami perlu patuhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah, sorry ganggu. Tak ganggu, saya suka soalan. Banyak sudi bersama dengan jabatan kami bersama dengan Dr. Cik untuk menguruskan aktiviti ni lah. Sebelum pada ni kita pernah jemput juga Kak Teh. Betul. Tapi itu secara fizikal lah. Itu pada bulan puasa. Betul Kak Zara, Dr. Cik rasanya beberapa tahun lepas. Kak Teh tu. Kita siap buat rakaman ucapan hari raya. Siap.
keluar dekat radio. Keluar dekat radio. Oh. Masa tu tak ada COVID lagi kan, mak kan. Kak Teh tu kawan sekolah saya dan Oh juga gitu. rakan universiti saya lah dulu masa Ya, sama lagi. Iya. Jadi Jadi ginilah, kami pun seronok sebenarnya sebab TV ni mungkin satu media yang orang tak berapa nak dengar, tetapi sebenarnya dia sangat penting lah dalam kita menyampaikan informasi selain daripada TV lah kan. Dan sekarang ni radio pun dah lebih, radio pun dah masuk dengan TV. Dia boleh buat live kan. Dari segi impact, kalau kita boleh nak tanya dari segi impact, dari segi kesan kepada pendengar. Dulu kalau kita masa zaman kita belajar dulu, dalam komunikasi, radio ni antara yang memberi kesan yang besar lah dalam memberi pengaruh kan. Sekarang ni macam mana? Tak salah kalau saya katakan radio ni relevan, tetap relevan di mana sahaja. Ya. Masih lagi ni ya. Ya. Rating pendengar radio Terengganu FM ni okey ke? Okey, alhamdulillah. Sebabnya berdasarkan klien ambil iklan tu okey lah maknanya. Satu lagi, macam radio ni walaupun kita kata banyak radio apa semua, RTM tetap sampaikan maklumat tu lah, tak ada berita tempatan. Satu lagi sebabnya saya katakan relevan, tak semua orang boleh menonton TV. Kadang-kadang kita nak pergi kerja, ada yang kata tak dengar radio tapi masuk kereta kita on radio waktu nak pergi kerja tu. Sebab tu relevannya radio. Sebab tu lah kita letak berita waktu prime time. 7.30 tu kebanyakan orang hantar anak, nak pergi kerja. 7.30 tu kami siapkan berita tempatan. Kita tengok time lah. Terima kasih KJ. Terima kasih KJ atas soalan. Okey, silakan. Saya nampak tadi ada juga rakan pensyarah sekali yang join. Dr. Nurul. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan dunia penyiaran. Soalan lain daripada pelajar sekalian, silakan ambil peluang untuk bertanya. Okey, ada soalan daripada Muhammad Fikri. Muhammad Fikri, Muhammad Fikri. Baca kat mana nanti? Okey, saya bacakan Okey, Puan Farah, banyak pengalaman ke kerja pada hari perayaan? Okey, kalau ada macam mana perasaan Puan masa tu orang tengah beraya, Puan kena bagi ucapan untuk dunia. Dah sampai mood raya dah ni. Okey. Terima kasih Fikri Helmi untuk soalan tu. Macam Farah katakan tadi, DJ ni kadang cabaran ataupun ada kesedihan, kita tolak tepi bila kita on air, tetap kita ceria. Kalau saya sedih, contoh saya sedih ni tengah on air ni, tak boleh balik raya, satu Malaysia lah akan sedih dengan DJ tu on air. Jadi kita tolak tepi, biasa. Sebabnya satu lagi, waktu raya ni kebanyakan rancangan adalah rancangan berakam. DJ datang tu tekan button saja, tak ada on air sangat pun. Sebab semua penerbit semua DJ adalah penerbit kalau bagi RTM. Kalau dalam SPA, siapa-siapa lepas ni berminat untuk jadi DJ, memang tak ada perkataan DJ. Dia ada perkataan penerbit rancangan. Penerbit rancangan tu adalah DJ. Jadi isi situ sebab apa saya boleh, walaupun kita apa-apa bidang, asalkan kita diploma ataupun ijazah, boleh kalau anda berbakat. Sebab DJ ni dia macam special sikit, istimewanya dalam SPA kami diletakkan dalam golongan bakat dan seni. Bakat dan seni ni dia sebenarnya, meskom ni dia penguat, tapi kalau tak ada meskom, you berbakat, you boleh cuba. Ada orang jadi meskom tapi bila dia dengan mic dia tak mesra mic tau. So dia kena jadi penerbit saja. Pemikiran berbeza pula, orang kata penerbit tu tinggi daripada DJ. Tak. Kadang-kadang DJ tu lebih tinggi jawatan pada penerbit. Penerbit pula kadang-kadang lebih tinggi daripada DJ, yang mana bersesuaian. Kalau di RTM, kiraan dia macam tu. Pengalaman kerja perayaan saya dah banyak langkau dah tu. Perayaan tu macam tu lah, tak ada sedih, tak gembira. Kami boleh bagi-bagi tugas. Kalau kata hari pertama DJ tu kena kerja, hari kedua dah boleh cuti dah. Orang lain pula kena ganti. Dan kami toleransi lah kalau mereka yang berada di luar Terengganu, kita bagi dia balik dulu. Yang di Terengganu sekejap je. Konti cuma 3-4 jam, lepas tu boleh balik beraya. Tak ada masalah sangat. Terjawab Fikri? Fikri nak DJ ke? Pasti kita test baca berita. Seronok bila Puan sebut tadi kan, maksudnya tak kira latar belakang akademik kita, tapi kalau kita ada bakat, kita boleh
cuba sekiranya ada bakat dan juga ada minat ya. Seronok sebenarnya, tengok Farah pun seronok dah jadi DJ. Okey, Puan Farah ada soalan daripada Syakir. Okey, Syakir. Radio kenakan berapa duit ya? Untuk iklan dari klien. 1 dirham, 2 dirham. Okey, dia ada rate dia. Kita ada rate dia, kita ada bahagian pemasaran. DJ ni buat iklan jugalah. Sebab biasa DJ orang kena tahu frontliner juga kat depan. Jadi orang akan tanya. Orang tanya, DJ, oh saya nak buat iklan ni, saya ada produk kecantikan, nak putihkan muka apa semua. Kita ada beberapa kaedah. Pertama, kita ada kaedah talk show di mana klien tu boleh datang bercakap dengan kita rakam dulu dan kita siarkan. Ataupun nak guna suara DJ terus. Kalau nak guna suara DJ terus, dia ada 2 cara. Dia ada 2 syarat. Syarat pertama bayar pada DJ untuk suara, syarat kedua bayar pada airtime untuk siaran di radio. Jadi DJ ni boleh ada duit poket tepi lah dengan buat iklan tadi. Dia tengoklah kalau DJ tu macam rate ni tinggi, berbeza masing-masing ni. Kita boleh buat rate kita lah dan kita ada pas kerja luar. Kita kena isi 1 borang kerja luar untuk kita dibolehkan buat kerja-kerja macam ni, kerja-kerja iklan, lepas tu jadi pengacara di luar. Pengacara di luar tu kita akan ambil cuti sebab kalau kota dia bayar, kita kena ambil cuti lah. Lepas tu kita lesen untuk kita kerja luar. Tu syarat dia. Syakir ada produk ya untuk iklan. Tadi saya nampak Kira angkat tangan nak tanya soalan. Okey, Kira, Izul. Kita nak yang mana dulu ni? Saya serah pada Puan Farah lah. Kira, okey boleh saya silakan Kira. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin mengajukan soalan kepada Puan Farah. Ya. Sebelum tu, saya ingin berkongsi pengalaman bahawa saya pernah melawat ke konti Terengganu FM. Dan pada waktu tu saya sempatlah melihat cara-cara DJ bersiaran secara langsung masa tu. Dan waktu tu pula DJ buat memang khas untuk bahasa Terengganu, betul ke? Masa waktu petang. Okey betul. DJ Okey ni lebih santai. Apa dia? DJ Okey ni lebih santai. Kerana kamu orang kita slot tu, masa slot kat tu DJ Okey lah. Dia lebih santai, dia tak gunakan skrip, dia ibarat berada di Serambi nak bercakap dengan masyarakat. Jadi lebih macam ringan sikit lah. Kita nak cakap pasal apa, cakap gini je. Kalau waktu pagi, sangat punch. Kena ada info, fakta, tepat semua. Semua buat pagi tu prime time. Dua-dua buat kami. Okey. Soalan saya, contohnya saya orang Sarawak tapi nak bekerja atau menyertai di konti Terengganu boleh ke? Ataupun memang konti Terengganu FM ni memang khas untuk orang Terengganu saja? Terima kasih. Okey, sama-sama. Kalau Kira berminat, boleh datang sini uji bakat. Memang kita ada kekosongan sekarang untuk part time tapi kena ikut waktu kami lah. Buat part time ni adalah mengisi kekosongan waktu DJ, tetap nak cuti, nak beraya, okey. Ayat beraya tadi tu kan yang Syakir siapa tanya tadi, Fikri, kerja raya. Raya ni biasa jaranglah staff tetap kita bagi pada part time. Dia bantu kita. Sebab tu lah guna part time ni untuk isi waktu-waktu macam tu. Tapi ada juga macam kita tak pergi mana-mana, tak apalah saya kerja je hari raya ni. Betul kan? Jadi Kira kalau tadi saya nampak Izul. Izul Farah nak sambung lagi, silakan. Kalau Izul Kira ada bakat, ada confident, ada suara, boleh cuba, tak kisah negeri mana pun. Sebab dia RTM ni negeri mana-mana tak kisah. Asalkan dia memang duduk di sini untuk siaran. Sebab petang tu saja yang menggunakan logat, waktu lain kita gunakan bahasa standard. Saya pun bersiaran bahasa standard. Okey, boleh Kira saya jawab. Okey, terima kasih. Terima kasih Kira. Izul ada soalan? Izul Husni, silakan. Assalamualaikum Puan Farah. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya lebih kepada tips lah, tips penyampaian. Macam mana kita nak bezakan daripada segi intonasi ataupun nada. Contohnya kalau macam penyampai radio lain intonasi dia. Kalau wartawan luar lain intonasi dia. Kalau penyampai berita lain intonasi dia. So macam mana kita nak mengenakan intonasi dan nada pada masa dan tempat yang sesuai. Okay. Kalau sampaikan berita di lokasi, benda tu jelas, tepat. Kita tak boleh gelak ketawa, benda orang insiden. Kita, dia insiden tadi, marah orang.
Tak boleh. Jadi kita kena fokuskan. Berlaku kemalangan, muka serius seiring dengan ayat kita. Seorang confident dengan cakap awak. Okey, macam tu juga baca berita. Kalau baca berita saya baca antara paparan berita pada hari ini ada berlaku satu kejadian pokok tumbang di bla 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 bla. Saya boleh baca berita, kita tak boleh terlalu perlahan, tak boleh terlalu laju, dan berita ni kita bagi orang faham. Kita faham apa yang kita baca, kita tahu bila kita faham apa yang kita baca, orang tu faham apa yang dia dengar. Sebabnya bila baca berita kita tak boleh ulang. Kalau saya waktu jadi DJ, saya salah, orang boleh ulang. Boleh tekan balik radio nak reverse nak dengar. Lagu, kalau tak faham lagu nak dengar lagu balik, boleh tekan balik lagu. Berita tak boleh, sekali siar saja. Jadi kita kena biarkan orang yang kita faham, kita baca, kita faham, kita harap apa yang kita baca tu orang tu faham. Berita tak berulang kan sebab kita baca straight sekali je. Tak adalah pula kita baca berita pokok tumbang tadi. Sekali lagi yang saya cerita tadi pokok tumbang. Tak ada dah kan? Gitulah. Boleh? Boleh tu? Okey, ada soalan daripada Hanani ni. Okey, biasanya kalau penyampai radio dia kena push otak untuk cakap secara berterusan. Okey, dalam tempoh yang lama. Okey, ada setengah orang akan jadi stuck waktu bagi ucapan, ucapan awam lah kan, tak kira lah live atau recording, dan terus senyap bila tak tahu nak cakap apa. Macam mana Puan asal dan praktis kefasihan? Puan Farah kan memang cakap laju tu. Macam mana boleh praktis tu? Maksudnya siapa yang diam tu, DJ ke memanggil? DJ. Oh, DJ diam. Salah DJ lah tu. Okey. Yang tu sure lepas dia on air dia kena panggil. Biasanya kita akan create juga ayat. Itu sebab kita memberat otak tu, sebab tu saya kata lepas on air tu. Okey. Satu lagi, skrip tu penting. Saya biasa kalau saya bercakap, contohlah dia bercakap hal makanan, okey. Contohlah dia tu sebut, saya suka minum buah naga. Saya dah ada info pasal buah naga. Walaupun saya tak tahu dia nak cakap pasal buah naga, kita banyakkan membaca. Buah naga ni saya cakap, oh dia ni antioksidan. Betul kan? Dan dia juga boleh mengelakkan kanser, membantu menyembuhkan. Tapi okey, terma di radio pula kita tak boleh kata kita sebab kita bukan doktor tau. Kita tak boleh kata kalau awak minum ni awak jadi baik daripada kanser. Awak minum ni dia boleh menyebabkan awak baik daripada kencing manis. Tak boleh. Kita guna ayat sebagai penyampai sebab kita bukan orang yang berhak untuk bercakap pasal kesihatan. Kita cuma cakap dia boleh membantu. Dan lebih bagus lagi cakap macam contoh macam ni. Dr. Cik Hasniza bagi tahu, kita bagi tahu orang yang betul, yang ada pengalaman, ada kepakaran bidang tu. Dr. Cik Hasniza ada bagi tahu saya, kalau kita minum air ni kita akan jadi lebih ceria. So saya kena bagi tahu fakta yang tu. Macam tu lah. Kalau ada benda-benda yang diam sekejap tu, saya akan cari juga. Saya akan perhatikan. Saya rasa saya jarang diam. Bukan jarang. Saya akan cuba cakap jugalah. Tapi mungkin Puan Farah macam karakter juga kot. Macam ada orang ni, dia memang cakap laju, tapi ada orang yang memang dia cakap tu agak perlahan-perlahan, macam karakter semula jadi. Ataupun yang boleh macam dia asam untuk jadi laju ke, ataupun yang laju jadi perlahan ke, macam mana sebenarnya? Biasanya kita tak nak terlalu, radio ni kita panggil energi untuk pendengar. Kalau kita macam duduk larat, pendengar kita akan jadi larat cukup. Kalau kita perlahan sangat, pendengar kita akan jadi perlahan sangat. Macam tu juga lagu. Lagu pagi dia nak punch, lagu petang lain. Orang balik kerja nak santai je. Kalau lagu yang terlalu hard, gong, pening orang balik kerja. So semua tu kita ambil kira. Bercakap laju ni praktis pun ada, dan saya ni memang gifted lah, memang cakap laju. Dan ada kalanya waktu mula-mula saya kerja pun saya buat kata jangan laju sangat. Ada juga. Kena seimbang. Okay? Dia ada beza jugalah. Macam mana sebab kita tidak visual. Kalau visual tu orang nampak muka kita. Okay, kalau radio satu lagi yang nak bercakap, kita smile while you on the air. Kita senyum. Contoh kalau saya tak senyum apa khabar Fikri hari ni? Fikri sihat ke? Fikri dah makan belum? Oh, mesti Fikri tak makan lagi. Sombong tak punya DJ tu. Tapi kalau saya mulakan macam ni, hai Fikri, apa khabar Fikri hari ni? Dah makan ke belum? Mesti dah makan ni. Nampak seronok, ceria je. Lain kan? Kita cuba, masing-masing cuba. Bercakap dengan senyuman, dengan bercakap dengan tak senyum. Walaupun sekarang ni memang nampak muka saya, tapi kalau dengar di radio akan nampak jelas, dengar jelas perbezaan tu. Jadi kami diasuh senyum ketika ke udara.
Dia duduk seorang apa senyum cakap hehehe macam tu. Okey. Okey, Izul kata teringin nak baca berita. Baca berita dah. Nak baca berita dah. Nanti Puan Farah bagi skrip dah. Okey. Saya bacakan dulu soalan Siti Aminah ni. Okey, macam mana nak gunakan apa yang kita belajar dalam kemahiran komunikasi masa bekerja? Contoh, kita tengah marah dan kita ada belajar macam mana nak bercakap dengan orang masa kita tengah marah. Tapi kita tak tahu macam mana nak gunakan ilmu itu. Atau kita tak boleh nak buat apa yang kita belajar, maksudnya daripada teori lah kepada praktis lah ni mungkin. Tahu ilmu ada tapi nak guna tu lah. Macam kami para penyampai ni dari masa ke semasa akan ada kursus penulisan, kursus penyiaran, kursus psikologi, kursus pengurusan emosi, semua ada. Kita akan diberi kursus setiap setahun tu berapa kali at least 7 kali setiap orang. Jadi dari segitulah kita ESQ semua tu kami belajar. Kesilapan lah DJ tu kalau tidak boleh mengawal emosi. Kita cepat twistkan pemikiran kita. Kadang-kadang bila orang tu ajukan soalan macam kita macam sentak, dia rasa nak marah. Oh lupa kita DJ, tak boleh marah dia. So they always right. Macam tu lah, macam orang peniaga juga lah. They always right, tak boleh kata apa. So kita kena senyum, tolak marah tepi. Sebab kita tahu kalau marah dengan marah ni boleh lagi kemarahan. Kita kena kita adalah orang penyejuk, penenang dan juga perantara. DJ tu macam tu. Terjawab tak? Sedang kebetulan Puan Farah, saya baru salah satu topik yang kita bincangkan dalam subjek komunikasi ialah kecerdasan emosi. Di mana emosi ni sangat penting maksudnya dari aspek komunikasi, sebab kalau kita dalam keadaan marah, tak boleh kawan marah, dia memang akan menunjukkan satu bentuk komunikasi yang negatif. Kan? Jadi sebab pengawalan yang kata dalam diri dari aspek komunikasi tu sangat-sangat penting, dan nak kawal tu perlu kepada ilmu, pengalaman kan. Okey, Syakir tanya, okey, apa pendapat Puan berkaitan dengan kes pengacara di Astro Awan ni? Adakah wajar ataupun tidak wajar? Oh, saya tak boleh komen tu, saya tak boleh komen. Tak boleh komen ya. Okey. Baik, okey. Ada lagi soalan? Silakan. Skrip Puan Farah nak bagi melalui yang ni kan, atau punya ruangan chat ke macam mana? Saya present lah kan? Boleh? Okay. Saya bagi kat chat. Boleh share dekat saya bagi kat doktor lah kot. Sebab kat doktor. Okey, boleh. Okey, sebelum kita nak baca berita lepas ni, saya nak cerita sikit lah pasal pengalaman. Sebagai sunting berita radio TV ni, dia boleh bantu baiki penulisan kita tau. Buat karangan apa semua kita boleh buat benda tu. Sekali imbas, mungkin ramai yang anggap tak ada beza penulisan berita penyiaran radio TV dengan penulisan media cetak. Sebenarnya konsep dia hampir sama tapi penulisan dia agak berbeza kalau kita tulis berita ni. Sebabnya medium kedua-dua ni berbeza. Akhbar dengan majalah ni untuk dibaca, boleh tengok macam ni, akhbar dengan majalah kan. Kita baca tak faham, baca lagi, apa ni? Tapi kalau radio TV ni untuk pendengar atau penonton. Jadi gaya penulisan ni berbeza. Sasaran kita juga berbeza. Kalau akhbar ni dia guna bahasa penulisan. Tapi kalau berita penyiaran ni dia menggunakan bahasa percakapan. Jadi bila kita baca berita tu awak macam faham. Dengan lain perkataan, penulisan akhbar ni untuk tatapan mata. Tapi penulisan untuk radio, berita penyiaran ni untuk panca indera telinga. Walaupun kita menulis tapi berita tu untuk panca indera telinga kita. Tapi kalau kajian juga, saya sebut kajian dah. Saya kata DJ kena banyak baca. Kajian juga mata kita ni ada kemampuan untuk lebih berbanding dengan telinga tau, untuk hantar maklumat terus ke otak. Telinga pula ni dia mudah keliru dengan sebutan ataupun perkataan dan keupayaan untuk tangkap satu maksud dengan maksud yang terhad. Jadi contoh, kita tak boleh guna perkataan yang payah orang nak faham. Contohlah saya kata cerita, kalau bahasa penyiaran dia tak boleh guna perkataan KISS. KISS ni keep it short, simple. Tak boleh. Contoh perkataan apa? Macam tadi lah saya kata jegen. Biasa dengan perkataan jegen tak? Jegen, tahu tak jegen?
Tak tahu. Okey, jeka ni sebab bahasa broadcasting. Jeka ni adalah perkataan yang kita tahu, orang tak tahu. Contoh, doktor mungkin ada perkataan-perkataan. Contohlah kalau kita doktor perubatan, dia panggil paracetamol. Okey, sekarang ni kita tahu dah sebab banyak di media sosial, media cetak pun cerita pasal paracetamol. Kita cuma tahu Panadol. Okey, Panadol tu jenama. Jadi kita tak boleh gunakan perkataan pening kepala, dengan ini berita mengatakan pening kepala makanlah paracetamol. Mungkin kita tak boleh gunakan perkataan paracetamol tu, kita boleh tukar kepada ayat yang mudah orang faham. Kita tak boleh gunakan jeka, kita boleh guna ubat pening kepala. Lebih kurang macam tu lah untuk berita radio ni. Sebabnya kita nak orang mudah faham. Kan, sebab baca akhbar ni kita boleh ulang perkataan ataupun ayat kita tak faham. Pendengar berita radio ni dia tidak punya kemampuan demikian. Jadi lepas ni kalau awak nak baca berita, kejap lagi saya bagi berita tu, kita kena tahu berita radio ni dibaca sekali lalu saja, tak ada ulangan. Tapi mungkin ada yang mengatakan yelah radio ni boleh rakam, boleh dengar balik. Yelah sebab kita ada live Facebook sekarang kan. Tapi begitulah, kita kena fikir yang kita baca sekali lalu orang faham. Satu lagi ciri penting untuk radio berita ni, dia berguna bahasa percakapan tau, bukan penulisan sangat. Kita kena perhati macam kita berbual dengan kawan-kawan. Bahasa percakapan kita pendek-pendek. Jadi ayat berita kena pendek-pendek juga. Dia tak macam ayat akhbar. Ayat akhbar di sana kelihatan awan mendung dan ketika awan mendung itu berlaku bla bla bla. Tak. Kalau berita radio, ketika awan mendung berlaku bla. Macam tu dia, tak payah nak cerita ada bunga apa semua, tak boleh. Sebab dia kena faham terus. Jadi walaupun begitu, kita menggunakan bahasa percakapan, tak bermakna kita boleh abaikan sewenang-wenangnya soal nahu ataupun tata bahasa. Sebab RTM kita menerapkan penggunaan bahasa yang betul, biasakan yang betul. Dan tahu kan kita ada piramid terbalik yang mengandungkan elemen 5, WH, apa ni? 5W 1H kan. Jadi kesemua elemen tu kita kena gunalah dalam konsep kita menyediakan berita. Satu lagi, kita nak buat intro, tak boleh buat intro yang sukar difaham. Kita kena intro yang orang faham. Di situ ada perayaan. Macam tu terus, kita kena buat macam tu. Fakta kena masukkan supaya orang rasa yakin dengan berita kita tu. Okay? Sebabnya kita menulis untuk pendengar, bukan kita menulis untuk pembaca. Tapi tak boleh banyak fakta juga lah, sebab kalau banyak fakta sangat, pendengar pun jadi pening. Banyak sangat fakta dia pasal naga tadi. Kata antioksida, lepas tu pula untuk kurus pula. Lepas tu kata untuk hilang kedut pula. Tak boleh macam tu. Tak boleh juga. Kira ada soalan ya? Kira. Siapa tadi? Umi. Ada yang kat tangan tadi? Ya. Silakan. Assalamualaikum Puan Farah. Waalaikumsalam. Okay, saya ada soalan saya nak tanya. Bagaimana penerimaan ahli keluarga terhadap kerjaya DJ? Contohnya, bila kita ambil ijazah ataupun diploma dalam sesuatu bidang, mesti keluarga kita mengharapkan kita bekerja dalam kerajaan ataupun sebagainya lah. Macam ni macam buat part time ke? Okey, bagaimana penerimaan keluarga Puan Farah masa mula-mula kerja tu? Adakah kerjaya DJ ni dia menjanjikan macam kita boleh kerja lama dalam kerjaya tu? Sebab masa part time dulu lah, bukan masa sekarang. Sekarang tetap. Sekarang saya ni bukan sahaja penerbit tau, saya adalah penyelia multimedia. Kalau tengok di media sosial RTM Terengganu, saya adalah admin lah. Kami multi. Bagaimana kita nak dapatkan position tetap tu? Adakah bermula sebagai part time atau diperlukan kriteria apa-apa? Okey, saya faham tu. Part time tu penguat kalau kata nak interview, tapi sebelum interview tu dia banyak-banyak prosedur lah. Macam biasa kita nak masuk ke perkhidmatan awam, kita ada soalan ujian bertulis. Lepas tu ada ujian, tapi kalau DJ dia ada ujian suara juga. Ujian suara lepas, you tak pernah jadi part time tapi you lepas semua tu, you baca berita pun ujian suara untuk ke udara pun jadi lepas. Tapi kalau you part time, contoh waktu temu duka mungkin ada kelebihan lah, you boleh buat surat kepada bos you buat surat recommendation yang dia ni adalah DJ part time di sini, yang tu je lah. Tapi
Kalau ada rezeki tak ke mana Umi. Doktor, saya ada bagi dua slide, satu untuk berita, satu slide saya. Mungkin saya bercerita sikit lah apa pengalaman saya kat situ. Oh, Nurul Nabilah, Puan Farah pernah tak mengalami tekanan atau gangguan emosi semasa menyampai radio? Pernah. Saya tahu arwah mak saya ni suka sangat jadi DJ. Salah seorang peminat pertama saya. Peminat utama saya tahu. Saya on air je. Terus dia WhatsApp. Okay, best anak Umi hari ni. Anak Umi hari ni macam tu lah. Dia pengawat mak saya. Bila mak saya meninggal, saya bagi salam je. Assalamualaikum. Saya bercucuran air mata. Apa khabar hari ni? Saya bercucuran air mata. Lama juga tu. Lepas tu bos saya ni prihatin. Masa tu Sukma 2008. Dia beritahu saya, Farah, you tak boleh on air ni. Dengar lagu sedih je saya nak nangis. Tu memang tak boleh lah. Jadi bos bawa saya buat liputan Sukma. Saya ke Kedah sebulan, hampir sebulan untuk liputan Sukma. Di situ saya belajar menjadi pelapor sukan. Seronok juga. DJ ni dia macam-macam tau. Dia multi, dia pelapor sukan, dia boleh baca berita, dia baca TV, sebab itulah dia boleh on di TV. Kalau tengok saya pun ada beberapa kali aku boleh baca TV tu. Bukan untuk DJ tapi untuk laporan di lokasi. Jadi saya ingat balik, arwah mak saya ni suka saya DJ. Yang tu saya masukkan dalam diri saya, datang semangat balik untuk saya on air. Lepas jadi saya tidak di on air, saya di lokasi, so kekuatan. Hidup kena teruskan tau, tak boleh sedih seumur. Tapi nangis tu kena nangis, nangis kuat-kuat dan kita bangkit balik. Kita je kena tolong diri kita, orang lain tak boleh. Dan sentiasa amalkan pemaaf pemurah ni, kena ada. Maaf je lah orang. Sebab terselah tu, apa yang ada dalam tu terselah wajah tu kan. Ceria, gembira kan, mana ada orang yang tak ada masalah kan. Tak ada kan, betul ya. Pertama jadi DJ ni dia berhubung terus dengan orang, maknanya dengan pendengar. Dia maknanya apa yang dirasai oleh DJ tu boleh dirasai oleh orang yang mendengar tu. Yes. Kan. Ada okey. Kalau saya kata gini, yang mendengar radio itu ni semoga selamat sampai ke destinasi. Biasa tu. Cuba saya katakan macam ni. Oh, yang dalam kereta ni kenapa kau buat sangat radio? Mesti awak rasa saya katakan awak. Dia kena touching, sekali kena touching macam tu. Kita akan rasa, dia ni kata kat kita ke? Yang pegang steering kereta tu tak payah kata siapa sebab ramai tengah pegang steering kereta. Kita boleh tukar. Yang ada DJ tu kena versatile. Sebab sekarang dunia penyiaran terlalu luas. Macam-macam interaktif. So kalau ada DJ, lupakan perkataan selamat sampai ke destinasi. Cuba tukar ayat lain supaya orang lebih rasa dekat dengan kita. Itulah tip tu. Okey, silakan. Nurin. Nak tanya sikit, kan intonasi untuk baca berita dekat TV dengan baca berita dekat radio tu ada berbeza intonasi tak? So macam kalau kat TV kan dia agak formal kan, kalau radio mungkin agak santai sikit ke macam mana? Tak santai, berita tetap formal sebab berita benda yang tepat kita nak sampaikan. Sebab kita kena bagi orang percaya. Walaupun saya kata on air ni saya gelak-gelak, tapi waktu baca berita saya tak boleh gelak. Saya kena fokus, tenang dan tegas. Baca berita kena ada tegas. Sebab kita nak yakinkan pada orang cerita kita tu tepat. Cuma beza dia, kita bermain dengan nada suara. Kalau berita tu sedih, baca berita sedih sikit lah. Sedikit berita sedih untuk hari ini. Kejadian tanah runtuh telah melibatkan beberapa kejadian kemalangan jiwa di sekitar bandar tersebut. Tak payahlah kita nak baca sedikit berita sedih. Tadi mengatakan ada mati. Marah keluarga dia orang meninggal kot. Kita duk kata macam tu. Kalau visual di TV lain, nampak wajah dia. Itulah beza di radio ni, lebih sikit cabaran saya rasa. Okay Nurin? Okay, faham. Okay, saya ada forward dalam grup pelajar skrip. Skrip ya. Mungkin kita macam mana ya Puan Farah? Nak baca berita ke? Oh, tak sedar kita dah 1 jam. Sebab apa? Rasa sangat seronok tu. Jam dah kita. Okey, nak cuba, siapa nak cuba dulu? Izul tadi kan? Tadi Izul baca berita. Izul saya ni nama dah macam artis dah tu. Itulah. Assalamualaikum.
Salam. Ramai. Okay, maaf saya bertanya sebelum kita lanjutkan. Tiada maaf bagimu. Okay. Okay, tadi Puan Farah ada mention bahasa standard. Di mana Puan Farah sendiri mengatakan bahawa Puan Farah menggunakan bahasa standard. Betul? Betul. Okay, baik. Jadi soalan saya, apa pendapat Puan Farah tentang seseorang yang berasal daripada Borneo, Sabah amnya, menetap atau berkunjung ke Semenanjung dan mereka menukar dialek atau slang baku Sabah mereka kepada dialek Maya? Seperti mana yang Puan Farah nyatakan tadi, jadi diri sendiri. Betul? Betul. Tapi bila dialek baku Sabah ditukarkan kepada dialek Maya, sesetengah memperkatakan bahawa ianya adalah satu kejutan budaya dan lupa akan asal usul. Di mana saya sendiri berpegang pada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan saya juga berasal dari Sabah. Mohon pencerahan. Terima kasih. Baguslah, sedap siapa Mak Okey. Betul, ayat tu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi untuk pengetahuan Mak, kami di Radio RTM, ke semua radio kami menggunakan bahasa Melayu Riau. Yang tu kita guna, kan? Jadi kita kena ikutlah, tapi kita faham. Kadang orang-orang ni kita tahu dia ni orang Kedah ada slang sikit. Macam mana kita nafikan accent itu ada. So Mak pun tak ada masalah kalau nak kat Radio Terengganu. Mungkin boleh wujudkan satu slot buat Sabah ataupun benda yang kena dengan Sabah. Dekat Terengganu ramai je orang Sabah duduk, orang Sabah nak dengar juga Radio Terengganu. Kan? Boleh je, tak ada masalah. As long as waktu bercakap bahasa Melayu standard tu adalah menggunakan bahasa Melayu Riau dan boleh selitkan perkataan Sabah tu, mungkin jadi daya tarikan. Boleh? Okay. Baik, terima kasih. Okay, Izul. Okay, baca berita. Ataupun Farah baca dulu ke macam mana? Oh, saya nak baca dulu. Boleh je saya baca dulu. Saya baca dulu contohnya. Sekejap saya cari kat mana saya letak tadi. Sekejap saya cari. Okey. Okay, saya baca dulu Okay, ni ada lagu tau, ada intro berita. Saya pun terus kepada slide. Antara paparan berita hari ini, Maidam hulur sumbangan kepada pemandu kereta sewa yang terkesan COVID-19 dan Puspakom anjur kempen pemeriksaan kenderaan secara percuma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam berita radio Terengganu FM, berita sepenuhnya. 14 pemandu kereta sewa di negeri ini menerima bantuan RM500 daripada Maidam. Ketua Pegawai Eksekutifnya M. Rozi Bidin berkata RM7,000 diperuntuk untuk membantu meringankan beban penerima yang terkesan. Kesemua mereka adalah pemandu kereta sewa yang aktif menjalankan perkhidmatan di kawasan hentian bas MBKT. Turut menerima bantuan 2 tukang kasut dan 5 penjaja di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Mereka juga menerima bantuan sekali bayaran RM500 untuk setiap seorang. Dalam perkembangan lain, M. Rozi berkata pemandu kereta sewa, penjaja kecil serta tukang kasut yang terkesan boleh mengemukakan permohonan bantuan disediakan Maidam. Setiap permohonan akan disiasat untuk menentukan kelayakan dan jumlah bantuan yang diluluskan. Antaranya bantuan sara hidup, zakat serta bantuan perniagaan. Pause kejap untuk ke next tajuk. Kempen pemeriksaan kenderaan secara sukarela percuma untuk kenderaan bersendirian sempena Aidilfitri dianjurkan. Kempen pemeriksaan 25 item di seluruh negara itu bermula hari ini hingga 12 Mei depan. Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Syukur Ismail berkata pemilik boleh membawa kenderaan mereka ke mana-mana cawangan di seluruh negara. Bagi memastikan pelanggan yang hadir mematuhi SOP, temu janji boleh dibuat secara dalam talian. Susulan penangguhan kenaikan kadar tol termasuk LPT2, tahun ini semua syarikat konsesi lebuh raya akan dipastikan memberi mutu perkhidmatan terbaik kepada pengguna. Dengan itu sekarang berita dari Terengganu FM, berita disediakan oleh Azrul Faizal Jusuf. Assalamualaikum. Boleh. Tu dia. Okey. Silakan.
Saya juga ada letak dekat kita punya chat tu, kalau ada yang tak dapat baca dalam kita punya group. Siapa nak cuba? Izul dulu ya. Silakan Izul. Takut Apalah. Cuba. Sebab dengar Farah tadi macam tak boleh ni. Izul, saya ada salah juga tadi sebab awak tak perasan. Sebab tadi saya tak baca dulu, saya terus baca saya tadi. Saya tak sekali imbas, saya terus baca je. Itulah hebat sangat sampai tak payah praktis terus boleh sekali baca. Saya daripada tadi praktis macam gagap-gagap, tersasul. Cuba. Assalamualaikum dulu. Okey, saya cuba Okey. Terus baca antara paparan tu sebab sekejap lagi baru sebut nama. Tegas, awak rasa orang faham kalau awak baca? Awak faham maknanya orang faham? Bismillahirrahmanirrahim. Antara paparan berita pada hari ini, Maidam undur sumbangan kepada pemandu kereta sewa yang terkesan COVID-19 dan Puspakom anjur kempen pemeriksaan kenderaan secara bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Izul Husaini dalam berita Radio Terengganu FM. Berita sepenuhnya. 14 pemandu kereta sewa di negeri ini menerima bantuan RM500 daripada Maidam. Ketua Pegawai Eksekutifnya M. Rozi Bidin berkata RM7,000 diperuntukkan untuk membantu meringankan beban penerima yang terkesan. Kesemua mereka adalah pemandu kereta sewa yang aktif menjalankan perkhidmatan di kawasan hentian bas MBKT. Turut menerima bantuan 2 tukang kasut dan 5 penjaja di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Mereka juga menerima bantuan sekali bayaran RM500 setiap seorang. Dalam perkembangan lain, M. Rozi berkata pemandu kereta sewa, penjaja kecil serta tukang kasut yang terkesan boleh mengemukakan permohonan bantuan disediakan Maidam. Setiap permohonan akan disiasat untuk menentukan kelayakan dan jumlah bantuan yang akan diluluskan. Antaranya bantuan sara hidup, zakat serta bantuan perniagaan. Kempen pemeriksaan kenderaan secara sukarela percuma untuk kenderaan persendirian sempena Aidilfitri ini dianjur. Kempen pemeriksaan 25 item di seluruh negara itu bermula hari ini hingga 12 Mei depan. Ketua Pengarah Eksekutif Puspakom Syukur Ismail berkata, pemilik boleh membawa kenderaan mereka ke mana-mana cawangan di seluruh negara. Bagi memastikan pelanggan yang hadir mematuhi SOP, temujanji boleh dibuat secara dalam talian. Susulan penangguhan kenaikan kadar tol termasuk di LPT 2 tahun ini, semua syarikat konsesi lebuh raya akan dipastikan memberi mutu perkhidmatan terbaik kepada pengguna. Ketua Pengarah LLM Datuk Muhammad Suhaimi Hassan berkata, pengguna akan terus menikmati kadar tol yang lebih rendah berbanding kadar tol seperti dalam perjanjian konsesi. Pengguna juga akan menikmati kemudahan dan perkhidmatan berkualiti yang disediakan di sepanjang lebuh raya. Sebelum ini, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mengumumkan penangguhan kenaikan kadar tol tahun ini di 3 lebuh raya termasuk LPT 2. Penangguhan tersebut turut diteruskan di 21 lebuh raya raya. Sekian berita dilaporkan oleh Muhammad Izul Husaini. Dah, kita tak apa, sedap je. Saya dengar radio. Nak cuba? Nuri pula. Silakan. Okay, bismillah. Bismillah. Antara paparan berita hari ini, Maidam hulur sumbangan kepada pemandu kereta sewa yang terkesan COVID-19 dan Puspakom anjur kempen pemeriksaan kenderaan secara percuma. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nat Azman dalam berita Radio Terengganu FM. Berita sepenuhnya. 14 pemandu kereta sewa di negeri ini menerima bantuan RM500 daripada Maidam. Ketua Pegawai Eksekutifnya, M. Rozi Bidin berkata RM7,000 diperuntuk untuk membantu meringankan beban penerima yang terkesan. Kesemua mereka adalah pemandu kereta sewa yang aktif menjalankan perkhidmatan di kawasan hentian bas MBKT. Turut menerima bantuan 2 tukang kasut dan 5 penjaja di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Mereka juga menerima bantuan sekali bayaran RM500 setiap seorang. Dalam perkembangan lain, M. Rozi berkata pemandu kereta sewa, penjaja kecil serta tukang kasut yang terkesan boleh mengemukakan permohonan bantuan disediakan Maidam. Setiap permohonan akan disiasat untuk menentukan kelayakan dan jumlah bantuan yang telah diluluskan. Antaranya bantuan sara hidup,
zakat serta bantuan perniagaan. Kempen pemeriksaan kenderaan secara sukarela percuma untuk kenderaan persendirian sempena Aidilfitri ini dianjur. Kempen pemeriksaan 25 item di seluruh negara itu bermula hari ini hingga 12 Mei depan. Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Syukur Ismail berkata, pemilik boleh membawa kenderaan mereka ke mana-mana cawangan di seluruh negara. Bagi memastikan pelanggan yang hadir mematuhi SOP, temujanji boleh dibuat secara dalam talian. Susulan penangguhan kenaikan kadar tol termasuk LPT 2 tahun ini, semua syarikat konsesi lebuh raya akan dipastikan memberi mutu perkhidmatan terbaik kepada pengguna. Ketua Pengarah LLM Datuk Muhammad Suhaimi Sahasan berkata, pengguna akan terus menikmati kadar tol yang lebih rendah berbanding kadar tol seperti dalam perjanjian konsesi. Pengguna juga akan menikmati kemudahan dan perkhidmatan berkualiti yang disediakan di sepanjang lebuh raya. Sebelum ini, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadillah Yusof mengumumkan penangguhan kenaikan kadar tol tahun ini di 3 lebuh raya termasuk LPT 2. Penangguhan tersebut turut diteruskan di 21 lebuh raya lain. Sekian berita. Apa dah tadi? Lupa dah. Okey. Itu je. Hebat-hebat lah. Hebat-hebat lah suara tu rasa macam dah DJ tu. Memang orang ni ada talent lah. Farah tak nampak video ni. Saya pernah masuk pertandingan pembaca berita cuaca. UMT juga. Lah. Okey, patutlah. Izul pun okey, Nurin pun okey. Kalah saya tu. Hana ni boleh? Cuba ke? Saya ke? Ya. Tak reti lah. Nak cuba tak apa. Tak apalah. Okey. Ada lagi siapa nak cuba? Saya kalau boleh nak request Mak Fian. Mak Fin. Mak Fin. Mak Fin. Mak Fin. Silakan. Dah mau. Dah maulah. Boleh lah. Dia boleh. Mak Fin boleh sebab saya sebenarnya saya dah minta pelajar ni buat ucapan secara individu, setiap orang kena. Dan diorang videokan dan saya melihat memang ada yang berpotensi sebenarnya. Kalau soalannya Mak Fin ni lah kita nak dengar. Cuba Mak Fin. Okey, pendek je. Dua ajak. Okey, boleh? Okey, bismillah. Antara paparan berita hari ini, Maidam hulur sumbangan kepada pemandu kereta sewa yang terkesan COVID-19 dan Puspakom anjur kempen pemeriksaan kenderaan secara percuma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Makfian bin Haris dalam berita Radio Terengganu FM. Berita sepenuhnya. 14 pemandu kereta sewa di negara ini menerima bantuan RM500 daripada Maidam. Ketua Pegawai Eksekutifnya, M. Rozi Bidin berkata, RM7,000 diperuntuk untuk membantu meringankan beban penerima yang terkesan. Kesemua mereka adalah pemandu kereta sewa yang aktif menjalankan perkhidmatan di kawasan hentian bas MBKT. Turut menerima bantuan 2 tukang kasut dan 5 penjaja di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Okey, dah lah tu. Alah. Dengar itu tak? Suara memang ada bakat. Kan? Suara semua tak ada bakat, insya-Allah. Okey, ada siapa lagi? Kalau tak saya tunjuk video YouTube ada saya bagi doktor dekat slide saya dekat link tau. Share juga. Ada tak doktor? Tak ada nak baca berita lagi sebab saya nak tunjuk yang tu saya di lokasi. Video kejap. Saya tengah buka file. Okey. Okey, ada tiga link ni kan Farah? Yang tu saya ambil terus yang mana tak. Boleh lah mana-mana. Farah nak saya share ke? Boleh juga. Link tu.
Saya try buka dekat YouTube. Saya share video tersebut ya. Terima kasih rakan Segaji Mat dan juga Syahri di Kasaburi. Pagi ni Farah Haji Fauzi bawakan anda cerita pagi dari perjalanan kita bertempat di Taman Permainan Pantai Batu Buruk. Di tepi pantai yang indah. Boleh hidup. Maaf menyanyi kan dari itu ni. Abang rasa sekali biji menyanyi. Dan pagi sebenarnya kabar dari Pantai Batu Buruk ni pantai yang cantik indah sekali. Dia bertempat lebih kurang 2 kilometer sahaja dari bandar Pulau Terengganu. Dan pantai ni sangat menarik untuk dikunjungi oleh pelancong juga penduduk tempatan yang masih nonim untuk datang berkunjung ke sini bersantai bersama keluarga. Sebabnya di sini bukan saja kita boleh berekreasi, malahan setiap minggu, setiap hujung minggu ada persembahan kebudayaan, adanya permainan ATV dan bermacam-macam lagi lah. Kenapa warga kerja Sukan FM dan juga para penyampai DJ hadir ke sini di Taman Permainan Batu Buruk pada hari ini adalah menerusi program TFM Cakna Prihatin yang mana mereka mengadakan macam amalan penjagaan kesihatan diri ataupun kebersihan diri di tempat awam dengan cara yang betul. Dan bersama itu, apa kata kalau kita bersama-sama dengan ahli farmasi itu untuk Cik Faizil bersama kita. Baik Cik Faizil. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjaya bekerjasama dengan TFM. Kita buat satu program kebersihan, kita memperkenalkan sanitizer dan saya rasa mungkin masyarakat masih lagi confused antara hand wash dan hand sanitizer. Jadi pagi ini kita memperkenalkan hand sanitizer yang mana hand sanitizer ni dia mempunyai fungsi untuk membasmi kuman ataupun mikroorganism yang ada pada tangan kita. Dan fungsi dia tidak samalah dengan hand wash. Sebab hand wash ni coverage dia lagi luas dan dia tidak boleh mengganti fungsi air dan sabun pada tangan kita. Jadi pagi ni kita nak tunjuk demo kan macam mana Puan Farah? Boleh kita tunjuk demo macam mana cara penggunaan sanitizer yang betul? Okey, saya tunjuk cara penggunaan sanitizer yang betul. Okay, pertama sekali kita kena buang dua jenis perhiasan yang ada pada jari, contohnya cicing lah. Lepas tu kita picikkan sikit dekat tapak tangan kita. Kemudiannya kita gosok pada tapak tangan kita. Kemudian kita gosok di belakang tapak tangan kita. Di jari, ibu jari dan akhir sekali ialah kuku. Okey, kemudian kita biarkan dia kering sebab kalau dengan dia alkohol, so dia akan cepat meruap lah. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita makan nasi ke apa semua tu, kita kalau pakai sanitizer dah bersih kan kita kena cuci tangan dengan sabun juga? Okey, soalan ni saya pernah terima. Kita masih lagi perlu kepada hand wash. Sebab apa? Sebab sanitizer ni biasanya kita gunakan untuk dalam keadaan tangan kita kering. Cuba bayangkan kita makan nasi, ada banyak kuah apa semua, kita guna sanitizer. So masih lagi tak bersih sebenarnya. Still lagi perlu kepada hand wash. Nak makan ke keluar tandas ke apa semua, perlu kepada hand wash. Okay, terima kasih Cik Faizal. Itu dia sahabat-sahabat saya, para penyampai Terengganu FM yang mana membantu anak-anak yang hadir ke Taman Permainan pada pagi ini untuk menggunakan sanitizer dengan cara yang betul. Sekian dari saya, Farah Haji Fauzi untuk Cerita Pagi. Okey, yang Farah nak cerita, dia dekat apa ni kita pakai headset. Saya lupa nama apa. Earpiece. Ya, okey, kita pakai. Kita ada arahan daripada penerbit tau. So dia akan bagi tahu, cakap lagi. So bila cakap lagi kita create soalan. Di situ juga saya create soalan. Ada masa seminit lagi kena cakap lagi. Macam apa lagi ni? Kita tak boleh berhenti tau. Itu antara cabaran. Maknanya memang lepas on air tu, lepas habis walaupun nampak 3 minit tu bab 3 jam rasanya. Sebab kadang-kadang kita dah sedia 2-3 soalan tapi tak cukup. Mungkin kita tanya tu jawab dia sikit, jadi masa tu ada lagi. So kita kena drag lagi supaya dia berbual-bual lagi dengan kita. Jadi soalan last tu adalah soalan tambahan dari saya yang saya buat sendiri. Kalau makan nasi tu kita kena create lah maksudnya.
Maksudnya kalau nak jadi wartawan ke penyampai ni, otak tu kena laju jugalah berfikir, create question. Sangat. Lepas tu kena baca lah sebab kalau kita cakap benda tu macam tak betul, salah lah kalau orang. Dan itu radio, benda kena tepat. Jangan kata makan nasi, ada lemak. Banyak ada karbohidrat, tak makan. Sebelum apa-apa tugasan tu kena study dulu, kena faham dulu. Kalau tidak maknanya nak tanya soalan apa kan bila dah habis ni kan soalan yang dah dibuat tu. Alright. Ada soalan daripada Nadia ni. Okey Nadia. Okey silakan. Nak tanya kriteria yang masa Puan Farah dulu minta tu, dia macam mana sebenarnya? Kan selain tu kan budak maskom kan. Yang selebihnya tu apa yang diorang tengok sebenarnya? Sebab kita kategori bakat dan seni. Bakat tu yang paling utama, lepas tu personality. Sebab kita sekarang lebih-lebih lagi kita nak keluar TV kan. So dia ambil jugalah personality tu. Selain daripada kita fluent berbicara. Okay, faham. Soalan maksudnya tutur kata tu kita jelas, jangan laju orang tak faham, perlahan sangat orang tak faham atau mesti berbelit-belit. Tak boleh lah. Yang tu sebab DJ kita kena suara kan. Kalau macam suara macam sesama, tak boleh lah. Maksudnya kalau sesama tu memang tak boleh bersiaran lah, kena ganti orang lain lah ke macam mana? Gantilah kalau memudahkan sampai orang tak faham ayat kita tu, kalau sikit-sikit lah. Tapi kalau orang lain sakit tekak boleh masuk kerja. Kami sakit tekak boleh MC lah. Puan Farah, nak tanya, kalau macam dari segi etika kewartawanan, sama ada radio kerajaan ataupun radio swasta, dia punya etika tu sama je kan? Sepatutnya sama lah sebab kita Kementerian Komunikasi kan, patutnya follow lah. Tapi itulah tapi kita tak ada hak sangat untuk radio swasta sebab dia swasta. Kalau kita di bawah government macam tadi, nak laporkan sesuatu kejadian tu perlu ada sign daripada pihak-pihak berwajib, PDRM ke bomba. Sebab tu kita lambat sikit kadang-kadang berita swasta dah keluar, berita RTM belum keluar. Sebab kami kena tunggu sign juga, kami ada SOP. Walaupun kami dah tahu, kami dah cakap dah sama-sama kawan, dia dah tak ada tadi, pokok tu tumbang sebenarnya tapi dah cakap lagi. Kita boleh bagi tahu sama-sama geng. Dan satu lagi macam ada tarikh-tarikh penting ataupun benda-benda isu penting negara, kami akan dapat surat tu dia akan tulis embargo. So di situlah kejujuran kami dah tahu tak boleh siar di on air. Ada benda-benda macam tu. Itu sangat penting lah kejujuran di antara DJ dan juga penerbit-penerbit. Sebab kita dah berikrar kan. Oh, sebab nampak kadang-kadang ada yang wartawan, biasanya wartawan swasta lah, dia macam menyampaikan di lokasi kejadian tu macam tak proper. Tak komplit? Tak proper. Nak bandingkan dengan penyampai-penyampai atau wartawan daripada kerajaan. Mungkin lah. Sebab berdasarkan SOP kita tu lah yang Kak Farah bagi tahu tadi. Okey, ada lagi soalan daripada pelajar? Ada soalan? Tapi mungkin yang pengalaman Puan Farah lah dengan kawan-kawan yang sama-sama jadi DJ ni, sebenarnya mungkin karakter DJ ni sebenarnya terbentuk ataupun terbina secara gifted tu satu. Zaman belajar pun mungkin memang begitu. Kalau katalah zaman belajar ni sebenarnya penakut, tak boleh nak cakap, mungkin potensinya agak kurang, tapi mungkin boleh tak juga. Okey. Tak juga. Dia macam mana dengan kami yang dia kata ni, saya ni pendiam sebenarnya, dia tak tahu kenapa dia cakap. Farah pun dalam sekolah rendah, Farah pendiam je. Ramai je yang gitu. Lepas on air dia pendiam pun ada. Tapi waktu on air dia petah. Ada. Bukan semua on air begitu, kat luar pun dia macam kita lah, kita semua orang ada problem sendiri, ada cabaran, ada penat, ada senyum. Kat luar tak senyum, duduk diam.
lagi ada soalan daripada pelajar? Ya, Nur Ardi, Aisyah Asma. Ada apa-apa lagi yang share? Kalau ikut DJ, dia punya kalau yang tetap tu sama ke macam, yelah maksudnya sampai ada ke had umur yang muda-muda je jadi DJ umur 40, 50 tu ada kena stop, macam mana sebenarnya? Okay, sebab kami kerajaan kan lagi tak pencen lagi tolak on air. Tetapi ada jugalah kalau tidak macam jabatan dia minta buat jadi penerbitan saja, buat rancangan agama je ke, macam itulah. Kita berpandukan jugalah usia diperlukan lagi ke udara ataupun tidak. Tapi kalau macam ketika kehendak untuk radio tak ada DJ, terpaksa juga on air selagi tak pencen macam tu lah. Tapi kita bagi rancangan yang sesuai lah. Sebab itulah ada wujudnya radio kerajaan ni DJ lama. Lepas tu pula kata kenapa kamera tu shoot macam tu, dah orangnya lama dah dia shoot macam tu lah, gelak sikit. Begitu kisahnya. Okay, mungkin ada lagi apa-apa kalau ni mungkin di pihak Puan Farah ada lagi apa-apa yang nak dikongsikan berkaitan dengan dunia penyiaran ni? Dunia penyiaran ni boleh menyeronokkan, menakutkan apabila kita kena bersiaran benda tu, contoh kita dengan menteri ke benda apa semua kita kena hafal nama. Saya pun biasa juga dengan YB, dengan menteri akan datang Terengganu, dia akan datang ke Konti. So masa tu sangat, sampai sekarang pun akan rasa gemuruh tu. Jadi menteri, lepas tu pula kalau tukar menteri pula kena hafal nama baru. Semua tu ada. Yang menyeronokkan, lepas on air semua dah okey, kenangan manis untuk kita. Saya dah on air dengan menteri ni, saya dah berbual dengan menteri ni, dah temu ramah dia. Itu kenangan manis, banyak kenangan manis lah sebenarnya untuk broadcast ni. Negatif positif tu semua benda atas kita. Mungkin sedikit kita kata tips kot lah untuk pelajar-pelajar, sebab adalah memang ada di kalangan pelajar ni yang tadi yang berani tu, yang 3-4 orang yang dalam kelas pun sama juga Puan Farah. Mereka yang kerap bertanya apa semua sebab memang sangat berani. Tidak ada isu dari segi kita kata nervous tu mungkin ada sikit-sikit kan, normal. Tapi mereka sangat yakin, berkeyakinan untuk bercakap sama ada di khalayak dan sebagainya. Tapi macam mana yang memang kalau kita suruh bercakap tu macam tak boleh nak buka mulut, sangat takut. Macam mana sebenarnya kita nak bagilah dia tips untuk perbaiki kelemahan tersebut? Mula-mula mungkin boleh biasakan bercakap sendirian depan cermin, bercakap dalam kereta, sambil drive tu kan. Bila kita macam me time, kita boleh mulakan dengan benda macam tu dan kita akan rasa keyakinan step by step. Lepas tu kita kena kita ni nak orang respon baik kat kita kena respon dulu. Jangan sebab kita pendiam, orang pun tak tahu nak cakap apa dengan kita. Jadi kita kena mulakan dulu segala sesuatu tu, kita mulakan dengan senyuman. Tak ada orang biasanya kita bagi senyuman orang balas balik tak senyum. Kecuali kita bagi masam, orang cuba fikir nak macam masam ke nak senyum kat dia. Macam tu juga keyakinan kita. Kita nak orang bercakap lebih dengan kita cakap lebih dengan dia. Kita nak keyakinan lebih, kita bagi keyakinan dulu. Nak tak nak diri kita jugalah doktor kan. Kawan-kawan apa cakap. Tapi sebab itulah ini dia letak dalam kategori bakat dan seni. Bakat perlu. Kalau tak ada bakat mungkin dia tidak boleh ke udara. Dia bukan di bidang ini, di bidang lain. Kalau dah bakat asuh tak boleh juga kena duduk bagi bidang lain saja. Mungkin memang dah memang latih pun ikut dah ambil dah kelas kursus komunikasi apa semua, still lagi tak boleh, maknanya bukan di bidang tersebut lah. Bidang yang lain mungkin kena mengendalikan mesin ke apa semualah, mungkin macam tu kan. Kita tahu minat. Ada yang kata saya minat sangat, lepas tu bila on air kaku, takut, dah pelabah, tak boleh main lagu dah, ada pengsan. Kita ada case dia macam minat sangat, so kita minta dia try. Bila kita lepaskan dia on air dah ni, ibarat kita bawa kapal terbang, bawa kereta atas jalan raya, so kita dah bagi steering kat dia, dia boleh pengsan.
sial lagu tak boleh cakap ketua-ketua dah. Tak boleh tu. Minat tahu bakat tak boleh. Minat dengan bakat kena seiring. Tapi minat kalau kita asuh-asuh boleh jadi bakat. Mungkin ada yang minat ada, cuma mungkin bakat tak ada lagi, tetapi boleh diasuh sedikit demi sedikit ya. Alright, okay. Untuk yang terakhirnya satu lagi soalan jika ada sebelum kita tamatkan sesi perkongsian kita pada hari ini. Puan Farah. Okay. Masa belajar dulu kan Puan Farah ada masuk band kan? Nak request nyanyi sikit boleh? Itu kena asas sokmo. Enggak ada tau. Halo. Tak boleh ya. Mungkin dia sebab tak latih tu tak boleh lah kot nak live. Macam apa ni kalau dia kena jaga stamina. So saya tak jaga stamina waktu. Okay. Tapi satu keunikan lah saya rasa DJ ni sebab masa saya pergi ke Terengganu FM hari tu, saya berjumpa beberapa orang DJ dan saya dapati setiap DJ ni unik lah suara dia. Macam orang ni begini, DJ ni begini. Lepas tu saya kata dia suara dia bukan biasa-biasa macam ada keunikan yang tersendiri. Bagi Farah tu tak kisah suara macam mana, bila dia on air jadi sedap dengan syarat dia ada talent untuk tarik orang. Dia tak, kalau baca berita je, tapi kalau on air, on DJ ni lain. Dia kena cuit sana, cuit sini, ada bagi sedih sikit, bagi gembira sikit, bagi pergasan sikit. Mungkin karakter kalau orang yang macam jenis serius, tegas tu untuk baca berita boleh, tetapi untuk jadi DJ mungkin tak boleh kan? Kalau suara dia sedap, baca berita je. Maknanya memang ada kaitan lah karakter diri itu dengan segmen-segmen ke jenis penyiaran. Okey. Mungkin tidak ada soalan dah ya. Okey, kalau tidak ada soalan, alhamdulillah ya, sesi kita daripada pukul 10 minit tadi sehingga sekarang jam 11.43. Berani bunyi dekat chat. Okey. Berani bunyi dekat chat. Mana chat sajalah, tak berani nak bersuara lain. Okey, tak apa, pokoknya boleh bersuara juga kan melalui tulisan. Alhamdulillah pengalaman saya tadi yang terbaik rancangan. Kalau saya cerita saya terbaik rancangan apa banyak sangat. Banyak. Sebab apa tahun dah kan. Kalau kita tengok di slide saya yang saya sedia tu antaranya lah. Rancangan penerbitan saya. Yang latest saya buat drama untuk TV. Sekarang masih dalam editing. So raya nanti tarikh belum ditentukan betul. Jadinya siapkan untuk hari raya ke? Betul. Yang jadi heroin dia saya ambil Kak Teh. Kak Teh. Okey. Nanti boleh tengok saya share dengan Dr. Tarikh. Okay, baik, terima kasih. Okey, alhamdulillah satu sesi perkongsian yang sangat menarik ya bersama DJ kita Puan Farah Fauzi ya. Suasana yang sangat ceria ya, 1 jam hampir 2 jam ni tak terasa dan pada saya banyak sangat ilmu-ilmu dan input yang kita dapat khususnya ya dengan apa yang kita belajar secara teori ya atas kertas. Hari ini kita dapat dengar macam mana teori itu diterjemahkan secara praktikalnya ya. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada semua pelajar. Tadi saya tengok paling ramai tadi jumlah tertinggi 90 alhamdulillah. Yang lain tu mungkin diorang sebab ada kelas lain, diorang tak semua daripada ni ya. Dan kepada pelajar juga ya, jangan lupa untuk beri maklum balas melalui link Google Form ya, sebab nak dapat kita nak tengok feedback ya, feedback daripada pelajar apa yang dia dapat daripada sesi perkongsian ini ya. Okey, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada Puan Farah ya di atas perkongsian tersebut. Dan mungkin ada sedikit ke daripada Puan Farah? Ucapkan selamat raya. Selamat raya ya. Terima kasih banyak kepada pihak UMT, kepada Dr. C.S. Niza dan Seri Cembuk Farah hari ini, kepada semua adik-adik saya yang mendengar, yang menonton sama-sama waktu ini. Semoga apa yang Farah sampaikan dapat bermanfaat bersama, dapat banyak sikit, dan Farah doakan semoga anda semua tercapai segala hajat, capai segala cita-cita. Jadi anak yang baik,
kalau kita jadi seorang anak yang baik, kalau jadi seorang pelajar yang hebat, kalau jadi seorang pekerja yang cemerlang insya-Allah. Kalau nak jadi seorang penyampai, yang kita kena ada 4 prinsipal. Kita kena hormat kepada semua makhluk. Contoh yang call kita, pemandu taksi, tukang sapu, cikgu, guru, lecturer, doktor, semua kita kena hormat, tak ada beza di udara. Lepas tu tenangkan suara. Kalau dia marah kita tenangkan dia. Itu penting jadi seorang DJ. Ikhlas dengan semua orang. Lepas tu niat untuk apa yang kita keluar daripada mulut kita manfaat untuk orang. Itu insya-Allah. Itulah yang saya cuba terapkan ketika saya Okey, kita nak ada sesi fotografi ni sikit. Jadi saya minta pelajar sudi-sudikanlah ya untuk on kamera tu. Ini untuk kita punya dokumentasi lah ya. Boleh ya pelajar? Jom kita yang sikit back tudung tu. Comel lah ke tu. Comel ni. Okey. Macam artis tadi patutnya buka video atau kamera tu. Silakan. Tu dia. Ni kenapa tak orang tadi? Ana mau balik kuliah. Oh ya ke? Alah, tak sempat lah baca berita tadi. Kalau sudah bagi tazkirah insya-Allah boleh. Macam-macam isu ni. Okey, lagi. Syakira. Mana? Nuri. Syakir. Siapa lagi tu? Kejap. Nur Arni Najwa. Jom. Izzat, Aina Masura, Aisyah Azman, Ciu Kahwan, Ciu Kayin, siapa lagi ni? Chua, Farhanan, Farah Nabila, Madiha. Jom. Boleh ya? Okey, saya print screen. Sekejap. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih lagi. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Farah. Ya. Jangan lupa dengarkan Terengganu FM.